warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sang kepimpinan surau, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa juga kepada kepimpinan jemaah kita, sang pimpinan imam, begitu juga dengan muazzin, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat selaku tetamu Allah pada waktu petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang paling diharapkan adalah hidayah, kefahaman terhadap agama kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala tuntutan agama itu berdasarkan kepada kebenaran dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dalam perbincangan kita sedikit lagi dalam bab mazhab. Kalau dulu kita dah lihat sedikit tentang Qadariyah dan telah kita lanjutkan kepada perbincangan mazhab Jabariyah. Antara mazhab-mazhab yang dianggap sebagai tergelincir sesat, maka mudah-mudahan kita memahami akan sifat-sifat Jabariyah, begitu juga sifat Qadariyah, dan juga kita akan tengok nanti tentang Mu'tazilah. Tapi sebenarnya semua ni antara yang telah pun kita lihat dan kita perhaluskan dalam kitab yang kita baca sebelum ini, iaitu tentang kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, semua itu. Tapi dalam kitab ini diberikan sekali lagi, mudah-mudahan dengan diulangnya mazhab-mazhab ini agar kita faham. Baik, malam ini kita akan lihat satu lagi mazhab, iaitu Murji'ah. Murji'ah, kumpulan mazhab Murji'ah ini adalah mazhab yang mana dia berasal daripada golongan politik, tetapi telah meninggalkan bahagian itu dan mengambil sikap berkecuali, terutamanya dalam masalah perselisihan umat Islam mengenai jawatan khalifah yang berlaku di antara puak Khawarij dan juga puak Syiah. Ini Khawarij dan Syiah ini adalah zaman dulu. Kalau yang sekarang ni Syiahnya makin lagi lah tersasar. Yang dulu lain. Tapi itu pun dah mula sedikit. Bermula pada situlah. Di mana dia berasal daripada politik. Yang dianggap oleh sejarawan bahawa disebabkan kerana rebutan kuasa. Rebutan kuasa. Ini pun bila mana kita nak bercakap tentang perebutan kuasa, perebutan jawatan yang melibatkan para sahabat, maka kita sangat perlu kena berhati-hati. Kerana Nabi pernah menyebutkan bahawa sahabat-sahabat baginda ini, iaitu sahabat-sahabat aku ni, dia kata bagaikan bintang-bintang di langit. Dan dalam hadis yang pendek yang sering selalu saya katakan, Nabi mengiktiraf para sahabat, sehingga kan bila ditanya siapa yang akan terselamat daripada api neraka, maka baginda menjawab, allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang akan selamat daripada api neraka azab, mereka yang ikut aku, kata Nabi, dan mengikut jejak langkah para sahabat. Maksudnya apa yang Nabi buat, sahabat buat, diakui. Maka sebab tu bila kita nak bercakap yang melibatkan baginda Nabi, kena berhati-hati, merujuk supaya jangan tersalah dan jangan dikaitkan sesuatu itu dengan Nabi sedangkan tidak ada kaitan. Yang kedua, melibatkan ahli bait, ahli keluarga Nabi juga kena jaga, dan juga melibatkan sahabat. Kerana sahabat-sahabat ni ada di kalangan sahabat yang memang Rasulullah SAW dah pun akui antara mereka tu adalah ahli syurga. Jadi nak kena jaga mereka, ada yang terlibat di dalam peperangan Badar dan sebagainya. Sebab dasarkan kepada orang katakan apa yang berlaku. Saya dulu pun saya pun mengaji dulu. Sekolahnya mengikat bila waktu pagi sampai tengah hari kita pergi mengaji sekolah biasa. Sebab kita ambil aliran sains. Jadi kena masuklah sekolah menengah biasa, belajar macam biasa. Pelajaran agama cuma ada pendidikan pengetahuan agama Islam. Itu sahaja.
Selepas pada itu barulah kita masuk petang, barulah kita masuk belajar sambung kat pondok. Besok begitulah ulang. Tapi seingat saya waktu di peringkat menengah, apa yang menjadi silibus sekolah sukatan pelajaran Malaysia, dalam pengetahuan agama Islam ada subjek sejarah. Bila sampai kepada isu ini, ya, saya tak ingat sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5 dia ada dalam silibus. Apabila sampai kepada peringkat pemerintahan Saidina Ali, maka di situlah berlakunya pergolakan antara Saidina Ali dengan Muawiyah. Itu yang pernah saya sebutkan dulu, bahawa sehingga sampai kepada berlakunya peperangan. Ini yang disebutkan di sini. Sehingga berlakunya peperangan, lahirnya di sana satu majlis yang dikenali sebagai majlis tahkim. Untuk menyelesaikan masalah itu, maka berlakulah satu majlis untuk selesaikan apabila Al-Quran itu dijunjung di hujung pedang. Jadi menunjukkan bahawa perlunya gencatan senjata berhenti. Dan kalau kita baca dalam sejarah, dalam silibus kementerian, apa jawapan yang mesti diberi untuk kita mendapat keputusan cemerlang dalam pengetahuan agama Islam adalah bila ditanya kenapa berlakunya peperangan tersebut, pertempuran berlakunya, orang katakan perang saudara ini berlaku, Saidina Ali dengan Muawiyah, maka jawapan yang mesti diberi untuk mendapat lulus cemerlang, iaitu kita kena katakan bahawa berlakunya sedemikian kerana Muawiyah inginkan jawatan khalifah yang dipegang oleh Saidina Ali. Jadi nampak buruk Saidina Muawiyah ni buruk saya perangai. Itu Khalifah Rashidin yang kena berebut sangat nak jawatan tu. Kenapa? Bagilah kepada Saidina Ali, orang akan buat taumahan begitu. Sedangkan Muawiyah ini sahabat Nabi. Tu kena hati-hati di situ, sebab tu kena lihat balik sejarah itu bagaimana. Termasuklah di dalam majlis tahkim yang saya sebutkan dulu, apabila bila berlaku saja pergolakan, peringkat awalnya kalau kita baca dalam silibus dia akan kata rebut kuasa, sehingga kan Saidina Ali bertempur dengan Muawiyah, dan bila berlakunya julang Al-Quran di sana, maka berhenti dan buat satu majlis untuk selesaikan, iaitu majlis tahkim. Dalam majlis tahkim ini pun masih lagi orang katakan ada kekeliruan di sana, iaitu bila dalam majlis tahkim ni Saidina Ali dia lebih berminat supaya dihantarnya wakil dia untuk pergi menjadi wakil dalam perbincangan itu adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah Abbas untuk dilantik wakil. Tapi pengikut Saidina Ali ni dia lebih suka, dia kata kita jangan bagi Abdullah lah, lebih baik kita bagi Musa al-Ash'ari. Saidina Ali ni orang yang lembut, jadi dia menerima pandangan ramai, walaupun dia bertindakkan kepada Abdullah sebagai wakil dalam perbincangan itu. Tapi oleh kerana ramai pengikutnya, majoriti lebih suka kepada Abu Musa al-Ash'ari, lalu Abu Musa lah dipilih, Saidina Ali terima. Manakala Muawiyah pula dia memilih iaitu Amru bin al-As. Amru orang yang cerdik, nampak begitu. Jadi dikatakan di sana bila berlaku saja orang katakan mesyuarat itu, maka Amru ini dia menggunakan taktik helah dia. Dalam ni dia kata bila mana sebelum naik buat pengumuman tu, sebab apa? Sebab mereka mengatakan berlakunya perselisihan ini kerana Muawiyah nak berebut kuasa. Jadi di situ dah satu memburukkan nama Saidina Muawiyah, sedangkan dia juga sahabat Nabi. Dalam majlis tahkim ini sekali lagi mereka mengatakan bahawa apabila Muawiyah memilih Amru bin al-As, seorang yang pandai licik di dalam helah, manakala wakil kepada Saidina Ali adalah orang yang lebih tua, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Jadi bila sebelum naik di atas pentas tu, jadi Amru ni cakap dulu kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, saat lagi yang berlaku semua ni sebab apa? Sebab berebut kuasa.
Muawiyah pun nak jawatan khalifah, Saidina Ali pun jadi khalifah. Jadi dua ada khalifah, jadi pakat bergaduh. Apa kata kita gugurkan kedua-dua ini, sat lagi baru kita pilih. Itu cadangan daripada Amru. Lalu disetujui oleh Abu Musa Al-Ash'ari, orang tua yang lebih. Lepas tu kata pula dengan Amru pula, oleh kerana wahai Abu Musa, kamu ni lebih tua, aku hormat kamu. Dia kata aku hormat kamu, jadi kamu naik dulu atas pentas, sat lagi kamu berucap dulu. Kamu buat pengumuman, ya, semua yang ada, kita sini bergaduh sebenarnya sebab bukan apa, sebab berebut kuasa nak jadi khalifah. Apa kata kita gugurkan kedua-dua mereka ini, sat lagi kita pilih balik. Maka aku sebagai wakil kepada Ali, maka aku gugurkan jawatan Ali daripada khalifah. Lepas tu dia pun turun pentas. Naik pula wakil Muawiyah, iaitu Amru. Amru naik, tuan-tuan, seperti mana yang disebut tadi, kita ni bergaduh sebab ada dua orang nak berebut nak jadi nak ambil jawatan khalifah. Jadi kita kena gugurkan satu daripadanya supaya barulah tinggal satu baru boleh. Tadi kita dah dengar Abu Musa telah menggugurkan Ali sebagai khalifah. Jadi aku wakil daripada Muawiyah, maka dengan ini aku mengekalkan Muawiyah sebagai khalifah. Jadi dapatlah kalau jawatan khalifah kepada Muawiyah. Ini pun sebenarnya penyelewengan yang berlaku. Tadi kita dah burukkan Muawiyah. Sekarang kita burukkan pula lagi sahabat Nabi, iaitu Amr bin Al-As. Kononnya dengan tipu dayanya itu akhirnya jawatan khalifah dapatlah kepada Muawiyah. Sedangkan kalau kita tengok selepas Muawiyah memerintah menjadi khalifah, kemudian Muawiyah ni pecat sebab Amr ni dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur di Mesir ketika itu. Bila mana Muawiyah jadi khalifah sekian lama, Muawiyah pecat pula Amr yang wakil dia, jadi pecat daripada jawatan gubernur di Mesir. Bila kena pecat, orang datang jumpa Amr, tanya, wahai Amr, kami nak tanya sikit. Hari tu waktu kamu buat majlis tu, waktu kamu jumpa dengan Abu Musa Al-Ash'ari tu, apa sebenarnya yang berlaku? Orang tanya dia pun lepas kena pecat ni geram. Kalau kita lah, kata dia sebenarnya, dia kata wallahi, demi Allah, apa yang orang cakap tu sebenarnya tak betul. Yang orang cakap tu tak betul sebenarnya. Dia kata sebenarnya, dia kata pada aku, orang tanya dia apa pandangan kamu, pada aku sebenarnya pertelingkahan yang berlaku ini adalah pertelingkahan antara dua orang yang dua-duanya sentiasa diredai oleh Nabi SAW. Jadi kenapa mesti aku nak lagakan mereka? Dan kata dia sebenarnya dalam perbincangan yang kami bincang bukan isu khalifah, sebab khalifah adalah memang jawatan itu dipunyakan kepada Sayyidina Ali. Itu sebagai Khalifah Ar-Rasyidin memang diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan Muawiyah pun sebenarnya bukan berebut jawatan khalifah itu. Ini baru clear. Patutnya waktu itu memang Muawiyah ni memang jenis orang jahat, tak terpakai dia. Sebab kawan lepas kena pecat, mestilah dia marah. Tapi tak, dia menyatakan kebenaran. Dia kata tidak, sebenarnya yang berlaku tu, yang Muawiyah duk nampak berlaku, orang katakan pertikaian, berlakunya pertembungan dengan Sayyidina Ali, bukan isu khalifah. Dia pun faham bahawa khalifah itu adalah jawatan yang mesti diberikan kepada Sayyidina Ali. Cuma yang berlaku ni adalah perselisihan dia dengan Sayyidina Ali, Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni atas isu qisas yang belum dilaksanakan oleh Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali sepatutnya menjalankan hukuman qisas, bunuh balas balik kepada pembunuh Sayyidina Utsman. Dan aku, kata dia,
sebagai sepupu, orang yang istilahnya dipanggil macam wali. Aku ni orang yang berhak sebab aku ni saudara mara kepada Uthman, sebab dia sepupu dengan Saidina Uthman tu, kalau Muawiyah. Jadi aku yang berhak menentuk qisas ini, tapi dia tak jalankan lagi. Maka sebab itulah aku sering kali bertelagak dengan dia, tapi bukan jawatan khalifah. Ini yang disebut oleh Amr. Dan dia juga menyatakan bahawa apabila orang tanya pula kepada Abu Musa pula, wahai Abu Musa, macam mana bila mana Muawiyah datang minta kamu bai'ah mengikut dia? Dia kata ini pun salah tanggapan. Orang sangka Muawiyah datang jumpa aku supaya aku membai'ah, aku menjadi pengikut kepada Muawiyah. Untuk apa? Untuk melantik Muawiyah menjadi khalifah. Sebenarnya bukan. Muawiyah jumpa aku, minta aku bai'ah supaya menyokong dia untuk berpihak kepada dia, untuk menyatakan kepada Ali bahawa perlunya melakukan hukuman qisas kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Di situ. Tapi kita juga kata dah, Muawiyah ni pun nak gila jawatan. Lepas tu pergi pada pilih pula wakil ni, memang kaki putar belit pula sama juga. Jadi di situlah yang kadang-kadang kita akhirnya terjebak sama dengan percakapan kita. Akhirnya kita juga menuduh sahabat-sahabat Nabi bahawa sahabat Nabi melakukan kemungkaran. Itu yang kita pakat bimbang. Baik, dalam perkara ini kita lihat apa yang disebutkan di sini. Berlakunya golongan Murji'ah ini lahirnya daripada golongan-golongan politik yang mana akhirnya berpecah kepada puak Khawarij dan juga puak Syiah. Puak Syiah ini kalau kita lihat dari segi bahasa Arabnya, Syiah ini diambil daripada kalimah daripada perkataan pembela. Dia lebih membela kepada Sayyidina Ali. Itu sebabnya wujud Syiah. Itu yang mula-mula dululah. Dan kelompok yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali, sehingga untuk mengadakan orang katakan majlis tahkim sampai kepada nak leraikan, dia orang lebih suka biar teruskan tengok siapa menang. Iaitu golongan yang tak suka kepada keputusan yang dibuat oleh Sayyidina Ali adalah puak Khawarij. Itu mula-mula dulu lahirnya kumpulan ini. Dan kalau kita lihat di situ dikatakan bahawa perkataan Murji'ah itu sendiri diambil daripada Arja yang berarti menangguhkan. Mereka ni golongan Murji'ah ni dia suka menangguhkan persoalan perselisihan antara umat Islam yang menumpah darah itu sehingga hari kiamat. Dia tak nak ambil keputusan. Dia kata tak apa, serah benda ni semua. Kita jangan duk ni sangat, biar serah kepada Allah, tanggung di akhirat besok. Dia macam tu. Dia tak nak orang katakan dengan sebab politik ini pecah macam tu, pecahnya. Dia lebih nak kepada orang katakan benda tu jalan secara damai. Dan pada peringkat permulaan, fahaman ini lahir di kalangan para sahabat. Ialah golongan sahabat juga yang lahir awal-awalnya mereka ni. Termasuklah di situ dikatakan iaitu Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jabir dan lain-lainnya, kemudian diikuti pula oleh golongan tabi'in. Golongan tabi'in termasuk juga Imam Abu Hanifah, salah seorang daripada imam mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah dan juga Abu Yusuf serta ahli-ahli hadis yang lain. Abu Hanifah yang dikenali sebagai Nu'man, namanya Nu'man bin Sabit, tapi lebih dikenali dengan panggilan sebagai Abu Hanifah. Manakala Abu Yusuf ini, Abu Yusuf ni sebenarnya dia ni pun hebat juga. Abu Yusuf ni salah seorang guru dia Imam Abu Hanifah sendiri. Abu Yusuf? Abu Yusuf dia pernah mendapat gelaran sebagai qadhi yang agung. Abu Yusuf ni dia pernah mendapat gelaran qadhi yang agung. Nama asal kalau ikut Abu Yusuf ni iaitu Yaqub bin Ibrahim. Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Qamis bin Sa'ad al-Ansari. Dia pernah berguru dengan Imam Abu Hanifah sendiri, dan dia juga pernah berguru dengan Malik bin Anas. Abu Yusuf ni
Kalau nak ikutkan, dia bukan calon-calon orang, sebab Abu Yusuf juga adalah seorang yang pakar dalam bidang ekonomi. Dia ni ilmu mantiknya pun hebat, ilmu ekonominya pun hebat. Maka dia pernah menjadi hakim, sebab tu dia mendapat gelaran hakim yang agung, sebagai qadi al-qudah, iaitu hakim yang sangat agung. Kenapa? Sebab dia pernah menjadi hakim dalam tiga kepimpinan khalifah. Di zaman Abbasiyah dulu, dia pernah menjadi hakim di zaman Khalifah Al-Hadi, dia pernah menjadi hakim di zaman Khalifah Al-Mahdi, dan dia juga pernah menjadi hakim di zaman khalifah yang sangat hebat baiknya, iaitu Harun Ar-Rasyid. Dan suatu Harun Ar-Rasyid lah, dia diberikan penghormatan yang sangat tinggi, sehingga kan segala keputusan yang nak diambil, sama ada di sebelah timur ataupun barat, mestilah keputusan itu dirujuk dan dapat dulu daripada Abu Yusuf. Nak tunjukkan bahawa mereka ni sangat tinggi ilmu mereka. Dan Imam Abu Hanifah semua ni, mereka ni juga, walaupun mereka sebagai pimpinan awal, mereka duduk di situ sebagai golongan yang dianggap sebagai murji'ah, tapi mereka ini juga akhirnya yang duduk di dalam kelompok yang hari ini kita kenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. 4 imam. Sebab tu dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah ini bukan setakat ilmu akidah, ada lagi ilmu-ilmu falsafah, ilmu-ilmu lain yang kena juga kena melihat kepada Abu Mansur Al-Maturidi, sebab dia tak lengkap dengan itu saja 4 tu, dia ada lagi yang lain-lain. Tapi 4 imam itu adalah imam yang menjadi asas pegangan dalam membahaskan hukum. Maka sebab tu kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh memegang semata-mata kepada Imam Asy-Syafi'i, tetapi imam-imam yang lain juga kita kena terima. Kalaupun dia tidak, orang katakan, sesuai dengan kedudukan kita, dengan persekitaran kita, tak apa, tapi kita tidak boleh menafikan. Itu sahaja. Sama macam yang pernah saya sebutkan bahawa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul, termasuklah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tetapi setelah mana turunnya kitab suci Al-Quran, maka pegangan rujukan kita adalah bersandarkan yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Adakah bermaksud kita pegang Al-Quran semata-mata, kita tak terima kitab Taurat? Tidak. Kita menerima kitab Taurat, kita menerima kitab Zabur, kita juga menerima kitab Injil. Tetapi dari segi syariat, amalan, kita mengikut kitab Al-Quran, sebab kitab ini diturunkan kepada khataman Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka segala-gala yang ada dalam itu lengkap. Bila turunnya pula ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Jadi maksudnya agama ni dah lengkap. Yang ada dalam Al-Quran itu dah lengkap. Cuma dari segi bagaimana cara kita nak mengamalkan, itu kita kena faham yang diajar oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh para sahabat, yang ditunjukkan juga oleh para alim ulama. Kemudian, aku cukupkan nikmatku untukmu, kata Allah. Allah dah bagi cukup kepada kita nikmat. Cari, insya-Allah jumpa. Tak cari pun Allah beri. Tapi kadang-kadang kita tak nampak yang Allah telah kurniakan. Dan bila mana Allah kata wa raditu lakumul Islam dinan, jadi Allah redha Islam menjadi agama kamu, menunjukkan kata yang ada dan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ditunjukkan juga oleh para sahabat dah lengkap. Itu yang kadang-kadang hari ini saya katakan kita bimbang, sebab banyak benda-benda yang keluar hari ini jadi pelik-pelik. Baru 2-3 hari saya tengok keluar pula ni, ada satu amalan yang disyorkan oleh seorang ustaz. Saya baca hadis-hadis Nabi, cari dalam hadis Nabi, ada tak amalan khusus
untuk diamalkan pada bulan Syaban. Tidak ada satu hadis pun yang Nabi sebut, yang Nabi suruh, yang Nabi anjurkan suruh kita buat sebagai satu amalan khusus untuk bulan Syaban. Tak ada. Yang ada Nabi kita buatlah apa juga amal-amal baik pada bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Menunjukkan kita apa juga amalan yang kita nak buat, amal baik buat pada bulan Syaban. Baca Quran, baik tak? Baca Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Quran. Sebab Al-Quran akan datang pada yaumul akhirah untuk memberi syafaat kepada sahabat. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang baca Al-Quran. Jadi bacalah Quran. Tak mampu nak baca satu Quran, saya mampu baca surah Yasin yang setiap malam-malam. Baca surah Yasin. Ini kita bila malam nisfu Syaban bergaduh nak baca sampai 3 kali. Jamaah kita sekali pun aku dah tak larat nak baca 3 kali. Inilah dia tak mengerti. Bacalah 3 kali. Oh, dia sepaksa masuk baca 3 kali. Larat baca sekali lah. Tak larat baca. Ya, sekali. Baca surah lain. Ataupun kalau dia mampu baca 3 kali surah Yasin, baca 3 kali. Mampu lagi, bukan 3 kali, baca 10 kali, 20 kali sampai ke subuh, tak apa. Sebab tak ada amalan khusus. Tapi bila ada ustaz keluarkan satu, dia kata ini amalan ini disebut di dalam satu kitab pada muka surat halaman 96, disebut muka surat yang ditulis oleh Syekh Daud. Saya tak kira lah Syekh apa pun. Ditulis oleh Syekh Daud pada halaman 96, satu amalan yang kalau kita baca hadis, baca amalan ini, maka Allah akan beri kebajikan kepada kita sebanyak 1000 kebajikan, dan Allah akan ampunkan dosa kita sebanyak 1000 tahun. Ayah saya tak boleh hidup 80-90 dah tentu lagi. Ya, sekarang ni pun sakit demam. Tahu-tahu rupa baru nak sampai 60 piang mati pergi. Silap-silap duit kan tulis pergi tak sempat nak keluar 55, mati dulu. Tapi bila ada amalan dia kata 1000 tahun Allah akan ampun. Hebat. Daripada mana? Daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Daud. Ambil pada mana? Diambil daripada kitab Taurat. Jadi saya jawablah balik. Kalau ada satu hadis Nabi di mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bawa satu lembaran kitab Taurat, baca depan Nabi. Nabi marah kepada Sayyidina Umar. Nabi marah Sayyidina Umar baca kitab Taurat. Apa kata Sayyidina, kata baginda Nabi SAW? Dia kata, wahai Umar, kamu gembira dengan bacaan itu? Dia kata, demi Allah yang aku ini berada di dalam genggaman dia. Kalaulah Musa, iaitu Nabi Musa AS, kalaulah Musa itu masih hidup sampai hari ini, Musa itu akan mengikut ajaran yang aku bawa. Maksudnya, kalau Nabi Musa hidup, Nabi Musa pun ikut Al-Quran, yang kita hidup ikut yang ada dalam kitab Taurat. Salahkah yang dalam kitab Taurat? Tak salah. Sebab itu diturunkan oleh Allah. Tapi diturunkan kepada Nabi Musa. Maka dengan turunnya Al-Quran, cukup dengan kita beramal Al-Quran. Kalau nak tanya balik, antara ustaz yang ada ni dengan Sayyidina Umar, mana lebih hebat tentang faham kitab Taurat? Faham lagi Sayyidina Umar. Tapi pun Nabi larang. Ini dia boleh bagi satu amalan, tuan-tuan bacalah. Dia kata, ustaz ni pula anak murid ada beribu. Ya, pondok-pondok macam cendawan tumbuh dia punya. Tapi apa guna pondok banyak, anak murid banyak pun kalau bawa ajaran yang menyeleweng. Sebab itu akidah ni kena jaga. Benda yang melibatkan akidah. Ya. Itu kita katakan dalam hari ini, tuan-tuan, memang kena faham betul-betul tentang agama. Biar kita faham sedikit, terus kalau beramal. Jangan tunggu nak banyak baru nak beramal. Ya. Kita nak istiqamah dalam amalan kita, mencari redha Allah. Pastikan yang kita dapat itu datang daripada sumber yang benar. Baik, antara apa yang disebut oleh sebab itu dalam golongan Murji'ah ini ada di sana Imam Abu Hanifah, dan mereka ini juga ada peringkat awalnya. Ada golongan-golongan yang
membawa fahaman Hanafiyah, iaitu golongan ni mereka menganggap, kalau kita lihat dalam ilmu akidah ni, al-Khatib al-Iman ni, ada juga pandangan-pandangan daripada mazhab ini yang menganggap bahawa amalan ini, amal itu dia sebagai satu perkara yang wajib saja, yang dia sebagai satu perkara yang wajib dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau orang itu dia tak buat amalan itu, tak boleh kita mengkafirkan dia. Selagi mana lidahnya mengaku dia beriman kepada Allah, hatinya masih lagi orang katakan menganggap Allah sebagai Tuhan. Itu golongan-golongan ni ada dalam mazhab-mazhab ini, dan kita tidak boleh menyalahkan, tak boleh ni pandangan seperti ini salah. Itu berdasarkan kepada pandangan mazhab Hanafiyah. Dianggap begitu. Kita, sebab kita ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia lebih orang katakan berhati-hati, lebih berjaga-jaga. Tapi dia tidak, Imam Syafi'i pun tidak pernah pun menyalahkan imam-imam yang lain. Sebab itu dalam konteks ini kita lihat imam-imam yang besar ni, Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua ni, walaupun mereka berhujah satu-satu perkara, akhirnya Syafi'i kata tak, pandangan aku begini. Sebab itulah kita mazhab Syafi'i, kita ikut begini. Imam Maliki dia punya berhujah, akhirnya dia kata tak, aku punya pandangan begini. Walaupun pandangan mereka tu berbeza, tetapi mereka tidak pernah bermasam muka dan mereka tidak pernah berbalah, bergaduh. Sebab apa? Sebab mereka meraihkan ilmu masing-masing. Kalau nak ikutkan Imam Syafi'i, walaupun pandangannya tidak sama, berbeza dengan Imam Malik, tetapi Imam Malik tu untuk guru dia. Bila tanya pula Imam Malik tentang Syafi'i ni, dia kata itu untuk guru aku tu. Rupanya dalam masa yang sama, Imam Malik pun belajar dan mengambil beberapa ilmu yang tak ada pada dia, tapi ada pada Imam Syafi'i, maka dia ambil. Jadi dia meraihkan dan dia mengiktiraf Imam Syafi'i itu sebagai gurunya. Maka sebab itu, biarpun keempat-empat imam ini ilmu masing-masing, tetapi mereka tidak pernah pun orang kata bersengketa. Kita hari ini sebab kita cuma menganggap ilmu yang ada pada kita sahaja yang benar, ilmu orang lain tak betul. Itu yang akhirnya bertembung. Sedangkan zaman dulu, ilmu yang ada pada aku benar, ilmu yang ada pada dia pun benar. Maka dengan keperbagaian ini memudahkan jamaah masyarakat untuk beramal. Mana yang mudah? Kita kadang-kadang pegang semua. Tak boleh, kita kena pegang Syafi'i je Ustaz. Mana boleh ni mazhab lain? Itu yang kadang-kadang saya tanya bayar zakat fitrah, tahun lepas bayar pakai macam mana? Bawa beras di rumah Tok Amir ke ataupun pakai duit? Mana sekarang ni orang pakai duit Ustaz? Tak sah katanya. Kenapa tak sah? Sebab Imam Syafi'i suruh pakai beras. Patutnya kena pikul beras. Tuan-tuan anak sikit tak apa, Datuk tak ramai anak, kena saya 9. Campur isteri kita 11. Kalaulah katakanlah zakat, itu orang katakan dia zakat ni dia satu apa ni kan, satu gantang. 11 gantang nak kena bawa. Tu dia pikul itu baru saya seorang. Mai tuan-tuan pula lagi rumah tak ambil bawa beras lagi. Habis selesai Ramadan, beras rumah apa Tok Amir tu dia punya tinggi, mengalahkan kilang beras. Jenuh lah nak pikul, nak agih kat orang. Maka untuk memudahkan, maka dibayar menggunakan duit. Bayar guna duit, bukan Imam Syafi'i. Dalam bab tu dia terlupa yang kita beramal ni bukan Imam Syafi'i semua. Tapi cuma kita katakan bahawa kalau kita ni sebagai orang yang duduk di sebelah Malaysia macam ni, maka rata-rata kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita amalkanlah berdasarkan orang kata waktu yang ada. Tapi jangan sampai kita menafikan dan kita menolak mazhab lain, bahawa mazhab lain tak betul. Itu pun kadang-kadang kita kan perlu buat sedikit perubahan pada diri kita. Sebab berbalah yang saya tengok sekarang ni, berbalah ni sebab kes itulah. Dan satu lagi kes, orang katakan tak boleh beramal. Semua yang ini tak boleh, bid'ah. Itu kadang-kadang kita bimbang.
Benda-benda yang mana kita boleh buatlah. Tapi kalau benda yang melibatkan hukum yang Nabi tak buat, jangan kita kata ini Nabi buat. Sebab bila kita menipu dengan menggunakan nama Nabi, itu yang sangat bahaya. Ini lebih-lebih ni nak masuk Ramadan. Sebab tu bila perkara bila ada dia mengatakan bahawa jika diamalkan amalan ini sekali saja, apa dia tu? Antara amalannya ayat yang selalu kita baca waktu takbir raya tu, walau karihal kafirun, yang akhirnya kita sebut wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baca sekali je pada bulan Syaban, kata dia Allah beri 1000 kebajikan dan Allah ampunkan 1000 tahun. Hai, berat ni. Ya. Kalau ada amalan-amalan yang disogokkan dengan orang katakan imbuhan ataupun manfaat yang sangat banyak, kena hati-hati, kena tengok balik. Takut ada di sana unsur-unsur Israelian. Sama juga macam ni nak masuk Ramadan. Ramadan besok ada akan keluarkan. Malam pertama datang dapat apa, malam kedua datang dapat apa. Dia datang juga malam pertama, tapi bukan nak semayang sangat. Dia datang dekat tu, dia check list. Malam bila yang paling best? Malam ni. Dia balik. Malam tu dia datang. Sebab tu kita buat amalan ni bukan mencari tu, kita cari redha Allah. Bila Allah redha, Allah beri kat kita apa yang dia nak bagi. Kita masuk syurga bukan sebab kita beribadah. Kita ibadah berapa banyak sangat, sikit ibadah kita. Tapi kita mengharapkan syurga Allah dengan redha. Kalau Allah redha, ibadah kita sedikit pun Allah beri. Itu nak sebutkan bahawa dalam doa yang selalu kita minta kepada Allah SWT, supaya Allah beri apa? Beri redha. Lepas redha baru beri syurga. Allahumma inna nas'aluka redha wal jannah. Redha dulu barulah wal jannah, dan juga syurga. Maksudnya bila Allah redha, syurga menjadi milik kita. Masuk syurga kalau Allah tak redha, tak guna juga. Tapi kita nak Allah redha sebab apa? Kasih sayang Allah itulah yang kita harapkan melimpah ruah. Kita tak dapat kekayaan, tapi kita dapat kasih sayang Allah sebab Allah redha. Itu lebih baik. Maka sebab itu kita katakan dalam kita buat ibadah, carilah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang terbaik untuk kita buat pembersihan. Nabi masuk dan dibawa dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi dibedah dulu, cuci dulu. Nak menghadap Allah, ditunjukkan di sana contohnya nak menghadap Allah. Biarpun dia Nabi aku bawa dia datang menghadap dalam keadaan bersih. Itu yang maksud tu. Kita ni bukan maksud pun banyak dosa, tapi masih lagi kita tak bertaubat kepada Allah. Jadi Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka kata Nabi, jangan sampai Ramadan itu datang dan meninggalkan kita sedangkan kita tidak mendapat keampunan dan kerahmatan daripada Allah. Itulah golongan yang akan dicela ataupun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana banyak berselawat, maka kita latihlah anak-anak kita berselawat. Nak latih selawat susah, bawa datang surau masjid. Cucu kita bawa datang surau masjid. Bila datang surau masjid bulan Ramadan, Tok Bilal akan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ramai-ramai sallallahu wa sallam alaihi. Dia pun terpinga-pinga, bukan pakcik sebelah aku menjerit-jerit. Balik rumah tanya, tu pakcik sebelah saya tadi menjerit-jerit. Kenapa tu? Itulah bila Tok Bilal selawat, kita sebut sama sallallahu wasallam alaihi. Kita berselawat sama, ikut. Sebab disebut oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi, kecelakaan bagi umatmu siapa yang mendengar namamu tetapi tidak berselawat ke atasmu. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang banyak orang selawat, orang akan ikut. Bila kita terang macam tu dekat dia macam tu. Malam besok pergi, Tok Bilal ni dia menjerit lagi lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita kecil-kecil dulu, saya kecil-kecil dulu pergi masjid surau, berlari-lari
Main cat ciluk, main no polis no entry. Tapi tu siap tak marah pula. Bila dengar ya latifu ya kafi, tahu dah habis dah tu, ni nak makan. Pul lari dulu derek makan. Tu siap datang kira. Padahal dia tahu lah budak ni bukan semayang. Mau nak semayang, peluh main sebagai ni. Dia tahu lah ni anak Tok Mat ni bukan semayang pun ni, main cat ciluk ni, main. Tak marah dia. Bila dia tak marah tu yang kita seronok datang masjid, lama-lama fikir air. Takkan datang mainnya semayang lah semua. Baru mula semayang. Kita hari ni budak datang bising sikit. Oi, jangan bising. Nak bising pergi balik. Dia balik semua tak main surau. Lepas tu gaduh, tinggal otai je kat masjid surau. Sebab tu kadang-kadang pendekatan tu kita tengok. Walaupun orang dulu-dulu, saya kata, orang dulu-dulu dia mengaji tak hebat, tak masuk universiti, tapi berjaya mendidik supaya orang dekat dengan Allah. Kita hari ni kadang-kadang lagi tinggi pengajian kita, akhirnya budak-budak lagi jauh daripada kita. Maka sebab tu kena tengok balik di mana kesilapan untuk kita bawa diri kita dan ahli keluarga kita dalam mencari redha Allah SWT, lebih-lebih lagi dengan Ramadan yang tak berapa lama lagi datang. Salah tanggapan terhadap agama harus dibuang. Ya, tentang ibadah Ramadan yang nak datang ni jangan jadikan satu ibadah yang kita sambut sebagai adat. Datang bulan Ramadan kena puasa. Ya, padahal bukan suka pun, puasa je lah, adat. Bangun sahur, bangun makan. Sebab apa? Supaya bila makan ada tenaga besok nak puasa. Itu pun salah tanggapan. Kita makan sahur bukan nak cari tenaga, kita makan sahur kerana nak cari keberkatan. Makanlah 3 pinggan, 4 pinggan pun besok lapar juga. Sebab yang beri lapar itu Allah, yang beri kenyang itu Allah. Dia bangun makan segelas air, dia makan sebiji tamar, dia makan buah apple sebiji. Tapi kerana dia bangun tu niat nak makan sahur cari keberkatan, besok dia kenyang sampai ke petang. Yang bangun kena paksa, bangunlah bang, makan bang. Bangun makan ni, kan besok abang tak larat. Abang tu dah lah kaki ponteng puasa. Dia bantai setengah periuk nasi. Tengok besok pukul 11, Maggi dia sapu lagi. Jadi nak tunjukkan bahawa carilah redha Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fid. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkan bagi kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami istiqamah dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Lebih-lebih lagi ya Allah, istiqamah kepada kami di atas aqidah yang benar sehingga kepada hembusan nafas yang terakhir. Ya Allah, sesungguhnya kami yakin benar yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah, digunakan syurga olehmu. Maka kami benar-benar merayu kepadamu ya Allah sebagai insan yang lemah ini. Kami pohon kepadamu, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, anak isteri dan ahli keluarga kami, seluruh jamaah dan ahli keluarga mereka masing-masing ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di sekitar taman kampung tradisi ini, dan seluruh umat Islam yang berada di seluruh negara, seluruh dunia yang ada. Kami pohon kepadamu, jadikanlah kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu ya Allah, yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami terakhir dan Engkau redha. Kurniakan kepada kami akan nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.